Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Okay guys, selepas sehari rakyat Sabah kebingungan dan tidak berpuas hati dengan perihal adun lantikan dari PAS dan mengharapkan maklum baras dari pemimpin KDMR yang juga wakil orang Sabahan di dalam kerajaan Sabah. Namun semua itu meleset. Mereka sepertinya hilang arah dan hanya mengiyakan saja perlantikan tersebut. Mereka akur tanpa suara. Benarlah kata rakyat Sabah, mulut mereka sudah dikunci dengan jawatan dan terpaksa mengikut arahan dari Melaya kerana takutkan kehilangan pangkat dan kuasa. Saya mau membacakan respon kepada kedua-dua pemimpin KDMR ini daripada PBS dan juga Star. Tapi sebelum itu, saya membacakan satu coretan berita di dalam Borneo Voice. Terjentik hati saya untuk membaca apa yang saudara Maklin Maksiau, salah seorang pemimpin yang berada di daerah Pitas Sabah. Saya ingin membacakan untuk anda semua di dalam Borneo Voice. Adun lantikan PAS membuka pintu kepada kerosakan yang lebih besar. Isu perlantikan wakil PAS sebagai adun dilantik di Sabah telah menjadi polemik yang memperlihatkan majoriti rakyat Sabah terkejut dan tidak senang dengan perlantikan ini. Katanya, menyoroti asas sejarah pelantikan ini, pihak British mewujudkan adun dilantik ini sebagai mewakili etnik minoriti di Sabah. Ini yang gagal bersaing dengan etnik yang besar yang menyebabkan mereka ketiadaan wakil dalam DUN. Ini bermakna tujuan sebenar adun lantikan ini diwujudkan ialah sebagai suara rasmi etnik-etnik yang kecil di Sabah. Ini adalah asas utama sehingga dikanunkan dalam Perlembagaan Sabah artikel 14 dalam kurungan 1. Berasaskan ini jelas bahawa perlantikan wakil dari PAS sebagai adun dilantik sudah tersasar dari falsafah asal sebab PAS berpangkalan di Semenanjung dan bukannya berasal dari etnik minoriti di Sabah. Suara YB PAS pasti berasaskan pendirian dan doktrin PAS walaupun YB-nya mungkin orang Sabah. Setengah pihak berkata bahawa ya, adun lantikan dan tiada kuasa lain sebenarnya berdasarkan Perlembagaan Sabah artikel 14 kurungan 1 dan 17 dalam kurungan 1 jelas dinyatakan bahwa bidang kuasa adun lantikan sama taraf dengan adun yang diundi ketika DUN bersidang. Kuasa ini termasuklah berbahas, menolak, bersetuju dan mengundi. Segala hujah dan pola pengundian dalam DUN direkodkan dalam handset dan menjadi dokumen rujukan rasmi. Jelas bahwa perlantikan adun dari PAS adalah tenaga sokongan yang kuat berpaksikan Melaya. Sebagian pihak mempertahankan perlantikan ini dengan alasan ia hanyalah hal kecil. Rakyat Sabah pula melihat ini sebagai hal besar. Ini karena perlantikan seorang adun bermakna perlantikan seorang lawmaker, penggubal undang-undang dan dasar. Bukankah penggubal undang-undang melambangkan bidang kuasa yang besar? Sekarang pintu telah terbuka. Sebarang kerosakan yang besar yang bermula dengan terbukanya pintu ini, maka pihak yang telah menyokongnya harus dipertanggungjawabkan. Wahai rakyat Sabah, ingatlah tarik ini, 8 hari bulan 10 2020, hari yang malang bagi Sabah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Bangkitlah sekali lagi, katanya daripada saudara Maklin Maksiau dari daerah Pitas Sabah. Saudara dan saudari, saya sangat bersetuju dengan hujah yang dikatakan oleh saudara ini. Bagaimana dengan anda? Berikan komen anda di bawah kalau anda bersetuju. Dan sebagai lanjutan berita ini, saudara dan saudari, seperti yang saya katakan, orang Sabah mengharapkan maklum balas daripada pemimpin-pemimpin KDMR. Tapi ini yang mereka harapkan. Berita ini Sabah pada 8 hari bulan, iaitu pada hari kemarin, Jeffrey sendiri mengucapkan tahniah kepada adun dilantik ini. Manakala anaknya membidas terhadap tindakan bapaknya itu. Dan saya ingin membacakan berita ini kepada kita semua. Pelantikan PAS sebagai adun dilantik di Sabah menerima perkembangan menarik apabila Johan Adam Kitingan, yaitu anak Jeffrey Kitingan, bersuara membidas perlantikan tersebut. Perkongsian Johan Adam Kitingan dilihat bertentangan dengan ayahnya Jeffrey Kitingan yang mengucapkan tahniah petang tadi. Menurut beliau, pelantikan PAS bakal mengakibatkan Perikatan Nasional dikebumikan. PAS bakal menjadi sebab PN dikebumikan. Tambah beliau, jika PAS tidak dinyakan, sebaliknya akan berlaku adat dan budaya yang diamalkan di Sabah oleh Sabahan akan hilang buat selama-lamanya. Jika kita tidak nyakan PAS, cara kehidupan Sabahan dan Sabah akan ditambahkan. Johan merupakan graduan dari University Technology Swinburne. Beliau kini seorang artis yang memperjuangkan pemeliharaan tradisi budaya adat orang asal Sabah, khususnya kaum dusun. Saudara dan saudari, itu adalah komen atau respon daripada Dr. Jeffrey sendiri. Dia mengucapkan tahniah. Bagaimana pula dengan pemimpin daripada PBS, yaitu Dr. Maximus. Mari kita baca berita ini daripada Sabah Gazette, daripada sumber Sabah Gazette 9 hari bulan Oktober 2020. PBS harap alia kabar guna kedudukan sangkal salah tanggapan terhadap PAS.
Kota Kinabalu, Presiden PBS Datuk Seri Panglima Maximus Ongkili yakin Setiausaha PAS Sabah Alia Kabar Gulasan akan menggunakan kedudukannya sebagai adu lantikan untuk menyangkal salah faham terhadap parti ini di negeri ini sambil memahami keprihatinan masyarakat terhadap pelantikan ahli PAS sebagai salah seorang daripada 6 adu lantikan. Ahli Parlimen Kota Baru ini meminta rakyat meyakini keputusan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji. So ini adalah respon daripada Maximus apa yang dia mau rakyat Sabah menerima keputusan ini. Dia katakan hormat keputusan daripada Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor, yang mana sebelum ini Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor juga berkata bahawa PAS tidak bersesuaian dengan pemufakatan di negeri Sabah. Di Sabah, permufakatan itu tidak relevan sama sekali karena keadaan kita di sini. Mana ada orang dukung PAS di sini. Di Sabah, permufakatan itu tidak relevan sama sekali karena keadaan kita di sini. Mana ada orang dukung PAS di sini. Di Sabah, permufakatan itu tidak relevan sama sekali karena keadaan kita di sini. Mana ada orang dukung PAS di sini. Di Sabah, permufakatan itu tidak relevan sama sekali karena keadaan kita di sini. Mana ada orang dukung PAS di sini. Tetapi dia telah menggunakan, adakah ini keputusan yang dibuat oleh Malaya sehingga semua mereka terpaksa berdiam, terpaksa menurut segalanya. Maximus juga berkata, saya menyeru rakyat Sabah untuk bersatu, bekerjasama dan memberikan semua sokongan kepada Haji Ji dan kabinet barunya, katanya dalam suatu kenyataan di sini semalam. Keinginan kami tidak lain adalah melihat Sabah berkembang lebih maju, makmur dan diperkukuh serta disatukan sepenuhnya di bawah pemerintahan gabungan rakyat Sabah yang baru. Kami juga berharap bekerja sama dengan Adun PAS yang memiliki latar akademik yang baik, katanya. Awal semalam Adun Kepayan juga Ketua Wanita DAP Sabah Jenny Lasimbang meminta PBS dan STAM menarik diri dari kerajaan negeri GRS setelah ahli kabar dinamakan sebagai salah seorang daripada 6 adun lantikan. Lasimbang berkata penyokong STAM dan PAS tidak akan dapat menerima seorang dari PAS dilantik ke Dewan Undangan Negeri, sambil menambah bahawa Presiden kedua parti itu sebelumnya memberi jaminan bahawa perkara itu tidak berlaku. Tetapi sebaliknya, ianya berlaku. Saudara dan saudari, mari kita fikirkan sejenak. Adakah perkara ini yang kita mau? Adakah perkara ini yang kita undi? Siapakah pemimpin yang kita harapkan kalau bukan mereka, tapi sebaliknya mereka mengkhianati kepercayaan kita. Saudara, seperti yang mana saya katakan, suara Sabahan ditolak, suara Sabahan tepis begitu sahaja. Adakah kita akan mula bangkit? Mahai saudara, marilah kita bangkit bersama, bangkit untuk Sabahan, bangkit untuk negeri kita, negeri Sabah di bawah Bayu. Sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tapakon kangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.